Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. InsyaAllah tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah, perkongsian kita pada kali ini, kita ingin mentadabbur Al-Quranul Karim yang memfokuskan kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, sebagaimana yang dapat kita baca dalam salah satu karyanya ataupun kitabnya, iaitu Jawahirul Quran wa Duraruhu, beliau menyebutkan bahawa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ini kesempurnaannya itu adalah merangkumi tiga jenis ma'rifah. Yang pertama, ma'rifatu zatillah, mengenal atau mengetahui tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, ma'rifatu sifatillah, mengenal atau mengetahui tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya adalah mengetahui atau mengenal af'alullah, kejadian-kejadian ataupun ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga-tiga jenis makrifah ini dapat kita selami di dalam surah Al-Fatihah. Di mana dalam surah Al-Fatihah kita akan bertemu dengan kalimah Allah. Yang kalimah Allah itu sendiri yang merupakan nama Allah yang paling agung. Dan apabila menyebutkan tentang Allah, maka para alim ulama kita mentafsirkan ataupun mendefinisikan Allah itu dengan kata mereka, alamun ala dhatil wajibil wujud, merupakan satu nama khas yang merujuk kepada zat yang wajib ada, di mana akal tidak akan dapat menerima jika dikatakan dia tidak wujud, tidak ada, kerana adanya alam ini sudah tentu menjadi tanda bahawasanya adanya pencipta. Dan pencipta itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Al-mustahiqqu bi jam'il mahamid. Zat ini merupakan zat yang sedia ada dan akan kekal ada, dan dia berhak dengan segala sifat kesempurnaan. Sebab itu disebut al-mustahiqqu bi jami'il mahamid, yang berhak dengan segala pujian manusia, kerana dialah yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Kemudian dalam surah Al-Fatihah juga kita dapat mengenali nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan bertemu dalam surah Al-Fatihah ini 4 nama besar bagi Allah selain daripada Allah itu sendiri, iaitu Ar-Rabb, yang kita fahami daripada ayat Rabbil Alamin. Rabb, Tuhan pencipta, pentadbir, pemilik. Kemudian kita juga akan bertemu dengan Ar-Rahman, dan juga nama Allah Ar-Rahman. Begitu juga kita akan bertemu dengan nama Allah Ar-Rahim, dan begitu juga Malik Yaumiddin, iaitu Tuhan juga diberi nama dengan Al-Malik. Dan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ini melahirkan sifat-sifat Allah, merangkumi sifat zat, sifat-sifat yang layak bagi zat Allah, dan juga sifat-sifat yang menunjukkan kepada af'alillah, yang perbuatan kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam tafsir As-Sawi, Hasya As-Sawi Alal Jalalain, dia menyebutkan daripada nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu, yang berakar kata daripada rahmah, itu boleh difahami rahmat itu sebagai sifat zat Allah, sebagaimana ditafsirkan oleh tafsir lain, Ar-Rahman Ar-Rahim, iaitulah daripada perkataan rahmah. Rahmah itu apa maknanya? Iradatul khair, iradatul khair li ahli, iaitu Allah menghendaki kebaikan kepada orang yang layak untuk diberikan, ataupun orang yang dipilihnya untuk diberi kebaikan. Jadi bila ditafsirkan Ar-Rahman Ar-Rahim itu, ditafsirkan rahmah itu dengan iradatul khair,
Makna dia berkait dengan sifat iradah. Jadi sifat iradah ini adalah sebahagian daripada sifat zat bagi Allah SWT, di mana kita wajib meyakini bahwasanya Allah bersifat dengan al-iradah. Dan boleh juga dipahami ar-rahmah itu dengan sifat perbuatan bagi Allah SWT, iaitu bila kita mentafsirkan ar-Rahman ar-Rahim itu dengan maksud al-mutafaddil wal muhsin, iaitu Tuhan yang sentiasa melimpahkan. Di mana di antara perbuatan Allah SWT, di antara kejadian Allah, iaitulah dia sentiasa mutafaddil, melimpahkan rahmat, kebaikan kepada hamba-Nya, dan juga wal ihsan, sentiasa memberi kebaikan kepada hamba-hambanya. Kemudian dalam surah Al-Fatihah juga kita bertemu dengan perbuatan-perbuatan Allah, di mana Allah SWT sendiri dalam Al-Quran memerintahkan kita supaya kita ni sentiasa memerhatikan kejadian-kejadian Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Kita bertemu dalam surah Fatihah ini Al-Alamin, di mana Allah Ta'ala menyebutkan Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhan pencipta sekalian alam. Al-Alamin itu adalah kejadian-kejadian Allah, di mana alam itu sendiri ditafsirkan oleh para ulama kita dengan masya Allah. Apa yang lain daripada Allah SWT semuanya adalah alam. Yang bukan alam adalah Allah SWT sahaja. Dan begitu juga kita akan bertemu dalam surah Al-Fatihah ini hidayah. Kita minta hidayah daripada Allah. Mana hidayah di sini juga adalah daripada perbuatan Allah SWT juga. Yang terbit daripada kehendak Allah. Allah berkehendak untuk memberi hidayah kepada hamba-hamba yang dia kehendaki, dan Allah juga berkehendak untuk menyesatkan sebahagian hamba mengikut iradahnya, mengikut kehendaknya. Dan begitu juga dalam surah Al-Fatihah ini juga Allah menyebutkan tentang al-in'am, siratal ladzina an'amta 'alaihim, melimpahi pelimpahan nikmat. Jadi al-in'am, Allah melimpahkan nikmat kepada sebahagian hamba-hamba yang dipilihnya, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin dan sebagainya. Jadi al-in'am juga sebahagian daripada perbuatan Allah. Kemudian ada lagi inzalul Quran, Allah menurunkan Al-Quran. Allah SWT menurunkan rezeki, Allah menghidupkan, matikan, itu semua dia panggil perbuatan-perbuatan Allah SWT yang lahir daripada kehendak Allah, dan juga Allah melaksanakannya dengan kudrahnya. Kemudian kenapa kita perlu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama sekali, kita perlu mengenal Allah supaya kita dapat dengan kita kenal Allah, maka kita tahu kita ni hamba Allah, dan seterusnya kita beribadah kepada Allah, meletakkan diri kita dalam posisi ubudiah kepada Allah Ta'ala sehingga seumur hidup kita. Yang keduanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita juga dengan mengenal Allah, maka kita sentiasa bertawakal kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sepanjang hidup kita. Yang ketiganya adalah kita sentiasa mengharapkan keberkatan daripada Allah. Ini diambil daripada tafsiran para ulama ketika mana mereka menguraikan bismillah. Al-ba' pada bismillah, pada nama Allah itu dipanggil, ada di mana ulama mengatakan itu ba' lil isti'anah, untuk pertolongan, untuk mulun barakah, tabarukan. Kita membaca, kita mula keurusan kita termasuk membaca Al-Quran ni dengan bismillah untuk kita memperoleh berkah. Berkah ini adalah ziyadatul khair, supaya kebaikan itu sentiasa bertambah. Dan begitu juga ada yang menyatakan ba di situ ialah musahabah. Untuk kita mulai urusan kita supaya kita tidak lupa kepada Allah. Kita sentiasa mendampingi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga kita mengenal Allah supaya kita sentiasa takut kepada Allah. Karena Allah SWT menyebutkan dalam firman-Nya yang masyhur, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya adalah orang-orang yang alim, orang yang mengetahui. Orang yang mengetahui dengan ilmu hakiki, ilman hakikian, ilmu yang sebenar, bukan hanya mengetahui maklumat saja. Demikianlah perkongsian kita berkenaan dengan topik yang sangat penting dalam hidup kita, iaitu ma'rifatullah. Dan insyaAllah selepas ini kita akan lanjut lagi pada ma'rifatul din, mengenal Rasul, ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul, kemudian diikuti dengan ma'rifatul din, mengenal agama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.